Okay, Assalamualaikum. So, kita akan share screen. Kita akan recall balik apa itu matrices. So, I suppose everyone dah tengok saya punya video semua. Clear ke tak? Nampak tak keluar sharing? Clear. Clear Doktor. Clear? So, kalau clear saya dah tak perlu ni lah. Share screen. Start broadcast. Okay. Doktor, Ya, saya. saya kurang faham pasal ERO. Okay. Expected lagi. Orang nanya semua clear tu. Okay lah kiranya ERO. ERO tak clear juga. Tak okey. Clear juga. Dia pelik. Dia pelik. Ya Dia ke? macam Ke korang yang pelik? dia macam banyak cara boleh buat. Dia tak Betul? Ni Abdul Hadi kan yang bercakap? Oh, dah agak suara dia. Dia yang pelik Betul. ni. Dia memang ada banyak cara pun. Tak apa, kita Kadang-kadang cuba buat tak buat tepat. sama-sama. Kadang-kadang buat tak tepat, kena buat banyak kali. Lepas tu bagi masa lah. Sebab dia kena ikut cara dia. Tak apa, nanti kita tengok. Okay, saya just nak recall balik je dalam chapter ni yang kita belajar matrices. You guys ada belajar, okay, first kali operation kan. Operation tambah, tolak, darab ni you dah tahulah. Kenapa lambat keluar kat situ? Ni tak suka ni. Bila lambat keluar kat situ, I have to saya kena connect ni pakai dekat iPad, saya kena connect dekat phone je. Sebab dia tak keluar, so takut dia punya lambat. Okay, should be clear dah ke? Lambat juga ke? Okay. Alright, so dalam matrices you belajar apa itu operation, apa itu tambah, tolak, darab tu dah tahulah. And then determinant, dalam kes ni memang kita akan tengok dua benda kan. Sama ada 2 by 2 ataupun 3 by 3 matrix. Okay, so dalam 2 by 2 matrix tak ada masalah. Determinant dia hanyalah AD minus BC. So kalau you ada matrix 2 by 2 matrix, so you ada macam mana kedudukan dia A, B, C, D macam tu kan kedudukan dia. So untuk cari determinant dia, you just have to A darab D tolak B darab C macam tu. Okay, cuma untuk dalam determinant bagi 3 by 3 matrix, you kena tahu apa itu minor, apa itu cofactor. So bila you nak cari determinant bagi 3 by 3 matrix, you kena pilih salah satu row and then you akan kira dia punya minor dan cofactor. So minor tu apa sebenarnya? Minor tu sebenarnya macam determinant bagi 2 by 2 matrix lah. Cuma bila dia 3 by 3, macam mana nak kira determinant 2 by 2 kan? So bila determinant ni, untuk you cari nama dia minor ni adalah determinant bagi that element. So contohnya kalau kata you nak cari minor bagi this element, A11 contohnya, so you kena sebenarnya buang dia punya row dan column bagi that element. Jadi determinant you, ya Allah, saya punya ni dah hilang punya. Sebab padang tadi. Okay, so sebenarnya bila you nak kira determinant untuk elemen A11, untuk you kira minor bagi A11 ni, adalah you ambil this element, ada 4 elemen, barulah you boleh kira determinant. Jadi ini tolak dengan ini. Macam tu. Okay, so Okay, so kalau kata untuk you cari determinant dan cofactor, apa itu cofactor dan apa itu determinant sebenarnya, kalau kata you pilih salah satu row sahaja, so maknanya kalau katalah you nak pilih row yang pertama, so determinant A adalah, so katalah ni matrix A, so determinant A adalah you ambil elemen bagi
semua row bagi row pertama, semua elemen bagi row pertama, you darabkan dengan dia punya cofactor. Okay, ni A11 darabkan dengan cofactor bagi that element. Tambahkan dengan row elemen kedua, row elemen Satu sebab dia kata mol. Dia kata mol. Mol ni satu tau. Kita pick random tak tahu. Ya? Kita nak row mana? Dia jawapan silap. Banyak typo dalam soalan sebenarnya. Ni cakap hampir kena ke tau. Dia hampir kena. Betul jawapan kau? Macam tu ke? Abdul Hadi mute. Tak, betul lah. Dia Abdul banyak typo dalam Hadi. jawapan. Luar Abdul Hadi. Hadi mute. Okay, so kiranya sekarang ni bila you ada cofactor, so cofactor ni sebenarnya adalah determinant. So cofactor ni dia sebenarnya you ingat kan cofactor punya formula adalah Cij sama dengan negatif 1 power I plus J darabkan dengan minor Ij. Jadi kiranya kalau you nak cari cofactor ni dia sebenarnya adalah minor, determinant juga, tetapi dia hanya berubah sign dekat depan sama ada dia negatif atau positif. So bermakna dekat sini dia negatif atau positif tu it depends on this one. So kalau kita tengok kat sini, kalau contoh kita nak ambil elemen cofactor bagi C11, C11 punya cofactor dia sepatutnya negatif 1 kuasa 1 tambah 1 darab dengan minus 1, 1. So bermakna dekat sini bila negatif 1 power 2, so dia akan jadi positif lah kan. So sign bagi that cofactor adalah positif. And then tapi you kena tengok juga minor dia. Kalau minor dia, kalau you kira determinant dia tu nanti negatif lah juga kan. Tapi kalau dia positif lah. So kiranya saya nak bagi tahu dia punya cara biasanya kalau untuk saya kira, saya guna cara yang saya tak kira asing cofactor tu. Saya akan kira dekat tempat tu juga. Nanti kita tengok contoh. Okay, so kalau kata untuk inverse 2 by 2 matrix, inverse pula. Determinant, so kata kalau ada A, B, C, D, so katalah elemen ada 1, negative 2, 0, tak nak 0. Ada 3 dengan 2 contohnya. This elemen kan. Katalah ni adalah B contoh. So macam mana nak cari determinant B? Just have to 1 over, inverse ke determinant? Inverse. Alamak, ni nak cari inverse ke determinant saya tengah cerita ni. Ni inverse. Ni nak kira determinant. Saya kira inverse, sorry. Tak masuk ibadah inverse, sorry. Tu determinant lah. Nanti kita tengok contoh semula. Next kita tengok apa itu inverse. Untuk inverse bagi 2 by 2 matrix, dia punya formula adalah 1 over katalah determinant A kan. So inverse of A, matrix A, 1 over A determinant darabkan dengan sama juga elemen A, B, C, D, cuma yang beza adalah dia tukar tempat bagi A dengan D. So dekat sini A pergi dekat sini. B dengan C dia remain, cuma dia tambah negative sign dekat depan. So katalah ini you punya matrix kan B. So macam mana nak cari B inverse? So you have to buat 1 over B determinant darabkan dengan matrix dia, tapi you akan interchange A dengan D. So this one bagi 2, ini bagi 1. Ini negatif 2 ni dia negatifkan, so dia jadi positif 2 lah. So 3 tadi jadi negatif 3. Dan you darabkan. Determinant B adalah 1 over AD minus BC kan. Jadi 2 tolak dengan negatif 6. So you dapat 2 tambah 6 which is 8. So darabkan dengan 2, negatif 3, 1. So you will get 2 over 8 dapat 1 over 4. 1 over 4 minus 3 over 8, 1 over. So ini adalah B inverse. So untuk 2 by 2 matrix senang, tak ada masalah kan. So untuk 3 by 3 matrix pula, dia punya formula katalah kita ada Q dekat sini. So untuk cari Q inverse, formula dia macam mana? 1 over determinant Q juga, cuma you kena darab adjoint Q. Apa itu adjoint Q? Hadi, apa adjoint Q Hadi? Ya. Apa adjoint Q? Apa maksud adjoint Q? Adjacent. Dia macam tak cakap. Tahu tapi Macam tahu.
Maksud dia. Apa matrix adjoint Q? Bagi tahu saya apa matrix. yang Hadi faham. Dia macam yang baris, yang row jadi kolom. Row jadi kolom apa? Daripada mana tu? Matrix apa? Maksud doktor apa? Okay, tak apa. YE. Adjoint Q ni apa? Sorry doktor, yang ada Tak apa. Tak apa. Matrik, determinant matrik yang telah ditransport kan? Determinant matrix. Transpose tu betul. Apa yang Hadi cakap tukar row kolom apa semua tu nama dia transpose. Betul. Tapi dia transpose matrix apa? Siapa tahu? Matrik Q. Cofactor. Ya, betul. Siapa yang cakap tu? Perempuan yang cakap cofactor. Cofactor matrix. Alah, ini adalah cofactor matrix yang kita transpose. Okay. Betul apa yang kau nak sampaikan tapi tak sampai. Okay. So apa cofactor matrix? Okay. So dalam kes ni inverse matrix untuk 3x3 ada dua cara untuk cari. Sama ada you nak guna cara ini formula dia ataupun guna ERO tadi. So kita akan tengok dua-dua lah. Saya rasa korang pun macam tak ingat lagi juga pasal adjoint ni. So kita tengok satu-satu. Okay. So untuk this one, dia punya formula adalah 1 over determinant Q darab dengan adjoint Q. So bila adjoint Q adalah cofactor matrix yang ditranspose, kita kena cari cofactor dululah dan kita transposekan dia. Cuma ada dua cara tulis dia. Macam untuk cari determinant juga, sama ada you kira cofactor tu satu-satu and then you darabkan ataupun you memang buat terus dekat tempat tu. Kalau saya akan buat terus dekat tempat tu lah. Okay, so contoh pertama kita nak cari determinant dululah sebelum kita cari adjoint Q. Okay, apa determinant Q? Dia adalah you ambil salah satu row. Okay, so salah satu row kan you tahu formula dia tadi adalah A11 darab, kalau kata ambil row pertama lah, A11 C11 plus A12 C12 plus A13 C13 kan. Okay, cuma sekarang ni kalau kita pilih row pertama sebab dia adalah cofactor. Cofactor tadi kan saya cakap dia hanyalah sign yang berubah tapi dia adalah determinant. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sign dia tu dah tetap dah. Memandangkan dia adalah fixed formula negatif 1 power I plus J. Jadi daripada matrix ini sebenarnya you dah tahu dia punya sign sahaja kat depan tu adalah bagi elemen pertama dengan row pertama dan kolom pertama dia adalah positif sebab dia negatif 1 power 2. Kalau you pergi sebelah dia pula negatif 1 power I plus J. I kita adalah 1, row kita, kolom kita adalah 2. Negatif 1 power 3 which is akan dapat negatif 1 lah maksudnya. Dan seterusnya akan dapat positif. So ini dia punya sign kat depan. Jadi menggunakan sign yang dah ada ni, saya instead of kira satu-satu cofactor, saya nak kira dekat sini dengan cara kira dia punya minor sahaja. Cuma sign tu kita akan depends on this one. Okay, so katalah kita ambil row pertama. So kita akan ambil sign yang pertama ni lah. Okay, so cara saya tulis adalah macam ni. So instead of kita tulis elemen sahaja, kita akan letak sign dekat depan. Ini adalah bagi sign untuk cofactor lah sebenarnya. Okay, jadi sign dia pertama adalah positif dan baru you tulis elemen. A11 kita apa? Dekat sini adalah 1. Kan? Ini kita ambil this one. So A11 kita adalah 1. Darabkan dengan cofactor tadi. Cofactor tadi tu kita dah tukar sign. Jadi sekarang kita perlu darab minor sahaja. Jadi minor untuk elemen 1 adalah apa? Which one? You tulis kat sini. Minor dia adalah determinant. So bila mana you ambil elemen 1 kat sini, so you akan buang dia punya row dan column. So elemen dia dekat sini adalah 2, 1, minus 2, 3. Okay. Lepas tu kita kan sepatutnya maksud saya dekat sini kita tak ikut exactly this formula lah sebab kita dah asingkan maknanya kita ikut formula ni, cuma kita dah asingkan sign bagi cofactor sebab kita nak kira minor sahaja, kita tak nak kira cofactor. Tapi kalau you nak kira asing-asing cofactor, it's okay, you just follow this formula lah. Okay, so seterusnya sign kedua adalah negatif. So bila sign kedua adalah negatif, kita pun letak negatif dan kita letak dia punya
elemen. Elemen dia adalah kosong. And then darablah determinan dia. Bila determinan kosong, you akan buang dia punya row pertama dan kolom kedua. So you tinggal negatif 1, 1, 0, 3. Macam tu. Lepas tu last kali dia positif. Positif you pun letak elemen 2 dan letak determinan dia. Determinan dia adalah negatif 1, 2, 0, negatif 2. Okay. So dekat sini selamatlah bila kita ada elemen kosong. So you tak perlu kira kosong kan. So you cuma tinggal 1 darabkan dengan 3 darab 2 tolak dengan negatif 2. So dapat 6 tambah 2 which is 8. Kemudian tolak dengan kosong tambah dengan 2 darab dengan 2 tolak kosong. So you dapat 8 tambah 4 lah. So dapat 12. Okay. So ini adalah dia punya determinan. Okay. Ada siapa ada soalan pasal macam mana nak cari determinan guna cara ni? Doktor, Ya. kalau kalau minor tu saya darab terus boleh? Ini tu darab terus maksudnya kira terus lah main je macam gini terus ke? Boleh. Boleh. Okey. Tak masalah. Doktor, Ya. kalau kita pakai row lain boleh ke? Boleh? Nak pakai row 2 boleh, nak pakai row 3 boleh. Okay. Okey. Sama. Ada lagi soalan orang lain? Okay. So seterusnya kita nak tengok dia punya inverse. Nak cari adjoint Q. Okay. Ini pun saya nak guna cara macam ni juga. Instead of saya kira asingkan cofactor, saya nak kira dekat depan sini terus. So you tahu adjoint Q ni adalah cofactor matrix yang kita transpose. Jadi untuk kira cofactor, maksud saya kat sini saya nak kira cofactor dekat dalam matrix ni. So buat dulu matrix besar-besar walaupun tak cantik, you anggap je dia cantik. Okay, lepas tu bila this matrix kita kena transposekan dia. So you tulis siap-siap T. And then you akan transposekan this matrix. Okay, so you pun akan buat sign macam tadi untuk represent dia punya sign bagi cofactor. Positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Then you akan tulis dia punya determinant. Okay, so di mana Q kita? Okay, kat situ. So dekat sini you pun teruslah tulis dia punya minor which is determinant dia. So dekat sini just follow yang atas tadi sebab ni adalah determinant bagi row pertama. So sama dengan apa yang kita cari dekat determinant Q tadi. So 2, 1, negatif 2, 3. Negatif 1, 1, 0, 3. Ini hanyalah dia punya cofactor, tak perlu darab elemen. Lepas tu darab dengan negatif 1, 2, 0, negatif 2. Okay, so seterusnya kita nak cari cofactor ataupun minor bagi elemen yang kedua. So inilah dia punya elemen je. Okay. So sekarang satu, dua, kosong, 3. Korang dah baca agak kan? In case saya salah letakkan maklum elemen. Seterusnya this one 1, 0, 0, negatif 2. Okay. And then kita ada bila elemen kosong pula kita akan buang this one, kita ada dapat 0, 2, 2, 1. And then kita akan dapat 1, 2, negatif 1, 1. Betul tak? Terusnya 1, 0, 1, 2. Okay, thank you. Okay, so sekarang this element bila kita kira transpose nanti, maksud saya you boleh nak kira transpose terus, cuma saya nak kira dalam ni terus. Faham tak maksud saya? So saya akan list down walaupun you nampak benda ni remeh, tetapi ini membantu untuk markah you dan juga bantu you tak salah. So that kalau kata you salah pun you boleh check balik kat mana sebenarnya salah. Okay, so sekarang ini adalah adjoint Q kita. Tapi belum siap lah. So you have to calculate. So 3 darab 2, 6. 6 tambah 2,
2 which is 8. So 8 dia punya sign kat depan positif. So positif 8. Next. Negatif 3 tolak kosong negatif 3 tapi sign dia kat sini negatif so dia jadi positif 3. Okay, seterusnya yang kanan tu negatif 2 darab negatif 1 which is 2. 2 tolak kosong 2. So dia positif 2. And next, kosong tambah 4 dapat 4 tapi dia ada negatif kat depan so negatif 4. Next, 3 tolak kosong positif 3. Next, negatif 2 positif 2. Kosong tolak 4 negatif 4. 1 tambah 2, 3 negatif 3. 2 tolak kosong 2. So this one adalah transpose matrix tapi disebabkan dia adalah adjoint so we have to transposekan dia. Tulis balik T kat sini, transpose. Dan barulah you dapat adjoint Q ini tadi which is bila nak transpose you pilihlah mana-mana you nak ambil kolom pergi ke row ataupun row pergi kolom. Okay. Contoh saya ambil row nak pergi kolom. So ambil dulu kat sini 8, 3, 2 tu 8, 3, 2. Next yang ni pula negatif 4, 3, 2. Seterusnya pula negatif 4, negatif 3, 2. Okay. Betul ke tak elemen ni? Should be harapnya betul lah Okay, so dapatlah kita punya adjoint Q. So dah habis ke? Belum habis. So Q inverse kita tadi adalah 1 over determinant Q darabkan dengan this matrix lah. So you akan dapat Q determinant kita tadi berapa? 12. So you akan dapat 1 over 12 darab dengan ni semua. Darabkan. 2. So you akan dapat 8 per 12 sama dengan berapa? 2/3. 2/3 lagi. Negatif 1/3. Ya ke? Kan? Betul tak? Betul. Okey, seterusnya 1/4. 1/4 negatif 1/4. 1/6. 1/6. Betul? Okey? Betul? Betul. Okay, thank you. So, bila you dah dapat Q inverse you nak make sure betul ke ini you punya jawapan. So, how you nak check? Siapa tahu macam mana nak check? Guna diagonal kan? Itu nak check inverse ke nak check determinant nak? Tu nak check determinant. Tu nak check determinant. Diagonal expansion formula tu adalah nak check determinant. Untuk check inverse, you kena guna identity matrix. Okay, kan saya ada cakap sebelum ni apa kegunaan identity? Identity ni adalah bila mana dia ada dua keadaan. Identity matrix kan dia tetap kan? Identity matrix ni dia tetap. Okay, ada juga yang tanya sebelum ni, apa beza I2, I3 ataupun I sahaja? I2, I3 ni semua adalah identity matrix. Tapi I ni biasanya dibagi secara general. Maksudnya, depends lah kalau soalan tu dia bagi 2 by 2 matrix. So you buatlah I ni sebagai 2 by 2 size dia. Size 2 lah kiranya kan. Kalau dia bagi soalan soalan tu matrix dekat soalan tu adalah 3 by 3. So kalau dibagi I sahaja. So I tu you should assume dia adalah 3 by 3 punya size lah. Tapi kalau ditulis dekat sini I2, I3 so dia memang dah tetap. So dia dah cakap ini size 2, ini size 3. Okay, so identity matrix dia punya elemen adalah all diagonal dia adalah 1. So 0, 0, 0, 0, 0, 0 macam ni. So ni adalah identity matrix. Apa identity matrix punya kelebihan dia adalah bila kita darabkan identity matrix dengan any matrix, contohnya darab dengan A, dia sama juga dengan A darab dengan identity matrix dan dia sama juga dengan nilai A. Bermaksud identity matrix dia darab je dengan siapa-siapa sekalipun dia tak akan merubah that matrix punya properties. So dia tetap akan dapat sama. So identity ni itu function dia. Itu satu. Lagi satu function dia adalah bila mana you ada A darabkan dengan any element, contoh B. So you dapat identity.
So kalau any two element you darabkan dapat identity, bermaksud dekat sini salah satu elemen tu adalah inverse bagi each other. So bermaksud dekat sini, kalau you darab A darab dengan B dapat inverse matrix, bermaksud A ni adalah dia punya B inverse kepada B. Dan B ni adalah inverse kepada A. Jadinya kalau kata you ada dua matrix yang sama kan, kan kita kata B ni adalah inverse kepada A. Jadi daripada sini you dapat A dengan A inverse dapatlah identity. Kan? So maknanya kalau you nak tahu betul tak inverse you, jadi you kena darabkan dengan diri dia sendiri. Inverse yang you dapat tadi, you darabkan dengan diri dia sendiri. Kalau you dapat identity, bermaksud betul you punya inverse. Kalau you tak dapat identity matrix, maksudnya you punya apa yang cari tadi salah. Okay, contoh kita akan check Q darab dengan Q inverse. Dapat tak identity? Kita tak tahu dapat ke tak identity. So you have to check. So katalah Q kita tadi berapa dah? Okay, 102 negatif 121. 102 negatif 121. Okay. Negatif 1, 2, 1. Kosong negatif 2, 3. Kosong negatif 2, 3. Dan ini Q, you kena darabkan dengan Q inverse yang dapat tadi. 2 per 3, negatif 1 per 3, negatif 1 per 3, 1 per 4, 1 per 4, negatif 1 per 4, 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6. Okay, cuba you darabkan dapat tak identity matrix. Okay. Pertama sekali nak darab untuk the first element, so you kena darab ni, darabkan dengan this one. Dapat tak 1? So 2 per 3 tambah dengan kosong, tambah dengan 1 per 3. So dapat 3 per 3, dapatlah 1. So betul lah 1 kat sini. And then tengok dekat sebelah dia pula. Ini darabkan dengan this one kan. So negatif 1 per 3 tambah kosong, tambah dengan 1 per 3. So dapatlah kosong. So actually kalau you check nanti, sebenarnya memang dapat identity. So sebenarnya apa yang you kira tadi betul. Tapi you double check sendirilah nanti so maknanya kalau kata you jawab quiz ke, exam ke, kalau kata nak make sure betul ke tak inverse you have to kira macam ni, double check. Kalau you tak dapat identity maksudnya there must be something wrong ataupun salah lah kat mana-mana. Okay, so kita dah dapat tadi kita punya ni inverse matrix. Yang ni untuk guna formula this one semua clear? Okay ke? Masih ada yang confuse apa tu adjoint matrix, apa tu cofactor minor. Ada siapa yang confuse? Kat mana? Tak nampak. Betul, kalau dia bagi hot inverse, lepas tu dia suruh tukar hot asal, kita inverse sekali lagi kan? Gana? Dia bagi contohlah Q inverse Dia bagi Q inverse. Dia nak Q. Nak Q, Kita inverse sekali you lagi. kena darabkan identity lah. Darab identity lah. Okay. Terima kasih. Identity, contoh kalau dia bagi Q inverse sama dengan identity. Dia nak Q sahaja. So, bila dia nak Q, darab dengan identity. Dia nak ini kan. Saya darab dengan identity. Ya ke? Q inverse dia bagi kan. Kalau Q darab Q inverse dapat identity. Kalau nak dapat Q, dia kena apa? Saya tak ingat lah. Takut salah. Nanti kita double check. Nanti buat iriman. Baik, Dada. Okay, so seterusnya nak kira guna ERO. Apa itu ERO?
Apa tahu ERO ni apa? Apa ERO Ai? Tak ingat ada nama panjang dia. Nama pendek ERO saya ingat. Nama panjang dia elementary row operation. Bermaksud dekat sini bila dia cakap elementary row operation, bermaksud bila kita buat operation, dia adalah by row, bukan by element. Walaupun you target element, tapi yang berubah adalah satu row. Itu maksud dia, elementary row operation. Okay, apa syarat-syarat elementary row operation? Dia ada 3 step sebenarnya. Maknanya 3 step ni you boleh pilih. You nak buat yang mana satu dan you nak campur ke, you nak buat apa je ke. Okay. Steps dia ada satu. Pertama, you boleh interchange row dengan row yang lain. Interchange row. Nanti saya bagi tahu apa maksud interchange row. Lepas tu you boleh buat you nak kena darab skala sahaja. Multiply by skala. Skala ni adalah any number lah Okay, dan seterusnya you boleh buat nak multiply. Lepas tu you nak add or subtract. You nak multiply dengan skala dulu, lepas tu you nak tolak ataupun tambah. So, this 3 step ni you boleh buat mana-mana je. Okay. Kalau saya jarang lah buat interchange row, saya tak suka. Okay, interchange row ni adalah macam contoh Kalau kata, okay, sebelum saya bagi tahu apa itu interchange row. Dalam ERO, cara dia adalah, kan tadi kita tahu, contoh kalau kita ada Q, darab dengan Q inverse dapat identity. Okay, so kalau kata dibagi Q sahaja, macam mana you nak cari Q inverse? Cara dia adalah, when you are given a Q, cara tulis dia adalah you kena tulis Q slash identity matrix. You kena tulis dia dalam bentuk macam ni. So you ada 2 3x3 matrix lah kan, which is Q dan juga identity. Okay, sekarang daripada sini, you kena tukarkan, you menggunakan ERO, you kena tukar Q menjadi identity. Maknanya belah kiri tadi, you tukar jadi identity. Yang belah kanan tadi, you akan jadi a new matrix. Katalah P. Katalah P. So, bila you dah buat ERO, you dapat dah belah kiri identity, then you akan dapat a new matrix belah kanan kan. Sebab nanti you akan interchange dia, sebab nanti you akan tukar row-row dia. Nanti memang dia akan tertukar lah yang belah kanan tadi. Dah tak identity lah. So, you dapat matrix baru. Which is katalah P nama dia. So, this P ni sebenarnya adalah Q inverse kita. Ataupun secara general dalam nota saya tulis, kalau you are given a matrix A, you tulis dia dalam bentuk identity, you have to use ERO, dan you akan dapat I, B. So, this B adalah inverse kepada A. Okay, so bila masa nak guna interchange row, okay, katalah you ada elemen kan, katalah 1, 0, saya tukar. Okay, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 3, minus 1, 2, minus 2. Okay, contohnya you ada this matrix, katalah ini adalah A. Okay, apa maksud interchange row? Kan tadi benda ni kan kita nak tukar dia jadi identity kan? So, bila identity, macam mana bentuk identity? Identity macam ni kan? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, bermaksud bila you nak tukar dia identity, dia adalah you nak tukar dia punya this one. Nak tukar diagonal dia jadi 1. So, katalah dekat sini, elemen pertama you akan tukar adalah 2 kan? So, 2 ni nak tukar jadi 1. Tapi sekarang you malah nak buat multiply, add or subtract. So you boleh buat interchange row sebab you tengok row dekat bawah dia ada 1 dekat sini. Row 2 tu ada nombor 1. So you nak tukar. So boleh. You tukarlah row 1 interchange dengan row 2. You boleh tukar. Nampak so bila you nak interchange, maknanya bila you interchange, you kena interchange everything lah. Macam tu. Dapat kita akan tengok contoh kejap lagi, kita akan kira sama-sama.
Okay, dan apa lagi yang penting dalam ERO, tadi kalau multiply pula, ni pun saya akan bagi tahu. Okay, first kali apa yang you kena tahu dalam ERO kan tadi Hadi cakap ada banyak cara kan. Memang ada banyak cara, tapi cara yang senang adalah you kena ikut step ni. Sebab kalau you tak ikut step ni, you kemungkinan akan buat banyak kali sangat dia punya operation dia, banyak kali. So cara dia adalah step pertama, you have to change diagonal dulu. Okay, kan katalah maknanya katalah daripada this matrix kan contohnya. Pertama sekali you kena aim, kan you nak tukar dia jadi identity. So sebenarnya you kena aim dia sebagai okay. So pertama sekali you kena aim adalah the first element you kena tukar adalah the first diagonal, which is nombor 1 kat sini. Pertama you kena tukar that one, and then you kena tukar elemen bawah dia, bawah diagonal, which is kena tukar dia jadi kosong. So elemen pertama you kena tukar adalah 1, and then elemen kedua adalah this one, and then ketiga you kena tukar ini. Okay, lepas dah settle first diagonal untuk first column, dah settle dia punya nombor bawah dia kosong dengan kosong. Yang keempat lah kena kan. Seterusnya you kena tukar diagonal bagi kolom kedua. Yang mana diagonal kolom kedua? Ini. So diagonal kolom kedua 1 tu you kena tukar jadi 1. Dah tukar diagonal kolom kedua, you tukar pula dia punya elemen dekat bawah diagonal. Lepas dah settle bawah diagonal, pergi pada diagonal yang ketiga. Lepas tu barulah tinggal yang last kali 3 elemen ke atas ni. 3 elemen ke atas tu, you depends on you nak tukar yang mana dulu. Yang tu tak kisah. Yang penting jangan ganggu elemen lain. So biasanya kalau kata you nak tukar elemen dekat row yang ke atas sekali ni kan, row ke atas sekali, make sure bila you nak buat operation, jangan ambil, katalah you nak tukar ni, jangan ambil row kedua. Kalau you nak tukar row yang pertama ni, ambil elemen dekat kolom ketiga. Kalau you nak tukar yang kat sini, tak apa, you nak ambil, pun akan ambil kolom ketiga juga, ambil elemen kolom ketiga. Sebab apa? Bila you buat apa-apa operation, kalau you perasan dekat sini, sebelah dia ni kosong kan. Kalau you ambil elemen dekat row kedua, ini 1. Bila you buat ada operasi tambah atau tolak, nanti dia akan efek dekat elemen sini. Jadi kita tak nak. So kita akan ambil elemen dekat row yang ketiga. Tapi tu tak apa, kita akan tengok satu-satu nanti. So ingat pertama sekali aim you adalah diagonal. Diagonal, elemen bawah diagonal, dan diagonal seterusnya, elemen bawah dia, diagonal seterusnya, lepas tu tak kisah nak buat yang mana satu. And then lagi satu cara dia adalah bila you target that element, ya kan sekarang you target diagonal punya elemen sahaja. So daripada elemen yang you target tadi, elemen tu adalah akan menentukan apa decision formula yang you akan buat. Tapi walaupun itu adalah berkesan bagi elemen pada kolom pertama sahaja, tapi sebab dia adalah elementary row operation, bermaksud elemen dekat row yang sama, yang kolom lain-lain tu tetap akan berubah mengikut formula yang kita buat dekat kolom pertama tadi. Dan lagi satu tips, tak apa, kita akan tengok nanti. Dan lagi satu tips dia adalah bila you nak tukarkan sekarang, bila you nak tukar elemen menjadi elemen identity, dia ada 2 value sahaja. 0 dengan 1. Jadi bila you nak tukar 1, bagi saya it's easy untuk you just darab skala, multiply skala, guna step kedua. Bermaksud katalah elemen tu adalah, contoh ini adalah 2. Macam mana 2 nak tukar jadi 1? 2 nak tukar jadi 1, darab je lah dengan 1/2. Macam tu. So you tak perlu nak buat operasi tambah atau tolak. Tetapi kalau 0, you kena buat operasi tambah atau tolak. Kalau you nak tukar dia jadi 0. Sebab katalah elemen 1 ni kan you nak tukar jadi 0. So kalau you ambil, kalau you buat darab skala, dia tak akan dapat 0. Unless you darab 0 kan. Tapi takkanlah kita nak darab 0, habislah elemen yang lain. Jadinya kita kena buat operasi tambah and then baru tolak. Macam tu lah, you darab something then you tambah atau tolak. Tapi for me, saya tak suka guna tolak. Sebab saya tak nak dia effect negatif. Saya nak dia jadi tambah. Tapi the first you kena darab tu, you kena darab negatif lah kalau you nak kosongkan dia.
kita akan tengok contoh. Okay, sekarang boleh faham apa yang saya bagi tahu? So untuk tukar jadi 1 ambil this one pun cara, untuk tukar kosong ambil nombor 3. Multiply with skala first and then you add or subtract. But for me I prefer add lah, saya tak suka subtract. Sekarang boleh terima dulu ni. Doktor, Ya. untuk interchange row tu kan, kalau kita tukar row elemen dekat row pertama dengan row kedua, jadi semua elemen kita kena tukar lah kan? Ya, betul. Okay. Termasuk identiti yang sebelah dia tu. Oh, termasuk identiti. Okay. Sebab kita kan akan tulis dia dengan sekali dengan identiti kan. Sebab row. So row dekat, sekarang kan kita ada 3 by 3 matrix ada 2 kan. So kita ada 6 kolom, betul? So semua elemen dekat row tu dekat semua kolom akan tukar. Sebab tu saya tak suka buat interchange row. Tapi boleh, ada je masa dia berguna, tapi saya tak nak. Okay, terima kasih doktor. Okay. Alright, sama. So kita dah boleh mula kita dah boleh buat queue kita. Okay, so queue kita tadi is given apa? Allah tak ingat pula dah. Queue kita mana ya? 102 negatif 121. 102. Allah tak ingat. Short term memory loss. Negatif 121. 0 negatif 2, 3. 0 negatif 2, 3. Okay, so katalah kita ada Q sekarang. So kita nak cari Q inverse. Cara tulis dia adalah kita kena buat Q/I. So you pun tulislah Q/I. So you pun tulis 102 negatif 1 2 1 0 negatif 2 3 slash identity matrix 1 0 0 0 1 0 001. Okay. So daripada sini you akan buat satu operasi yang formula yang saya cakap tadi, dan you akan tukarlah dia punya elemen. Okay. So sekarang kita akan tengok kita punya first target. First target kita adalah elemen bagi diagonal yang pertama. Elemen bagi diagonal pertama adalah 1. Tapi 1 dah memang dapat 1, so tak perlu ubahlah. Kan? So bila 1 dah settle, so tak perlu buat elemen yang pertama. Tengok seterusnya adalah elemen dekat bawah diagonal, which is ini. Okay, so negatif 1 ni kita nak tukar menjadi kosong. Okay, macam mana nak tukar jadi kosong? Saya cakap tadi, bila nak tukar elemen jadi kosong, you kena buat operasi tambah atau tolak. Okay, sekarang kita akan tengok by column. Bila kita target that element, kita akan tengok bila kita nak buat formula ni, kita kena tengok elemen dekat kolom dia je dulu. Yang lain akan berubah, follow dia. Elemen dekat row yang sama tapi kolom lain akan berubah, follow dia. Dia yang mesti kita tetap sebab dia adalah target elemen kita. Okay, so sekarang target elemen kita adalah negatif 1 yang berada pada kolom pertama row ke-2. Okay, so sekarang bila you nak buat operasi kan, sekarang you akan tengok dekat kolom pertama. So bila negatif 1, tengok kolom pertama, elemen yang ada pada kolom pertama ada tengok atas dia 1 ataupun tengok bawah dia kosong. Okay, so sekarang you nak tahu apa elemen yang you akan buat bila you buat operasi dengan sekejap. Kan saya nak guna tambahan tadi. Okay, apa elemen yang bila you tolak tambah sebab saya nak guna operasi tambahan dengan negatif 1 akan dapat kosong. Berapa? 1. 1. Okay, 1 kan. Okay, so sekarang atas dia memang dah 1. So you tak perlu nak darab skala apa-apa lah kan. So cuma ambil 1 dekat row yang pertama. Betul? Okay. So daripada sinilah kita akan buat formula dia. Okay, kita akan tengok dekat kolom pertama. So formula dia 1 tadi adalah daripada row pertama. Tambah dengan negatif 1 tadi adalah daripada row ke-2. Okay, hasil operasi ni, kosong ni, kita nak dia pergi ke mana? Pergi kepada row ke-2. Sebab yang kita nak ubah tadi adalah row ke-2. So ini adalah formula yang kita akan guna bagi the whole row. So kita pun tulislah formula dekat sini. Row 1 tambah row 2 pergi kepada row 2.
Okay. So lagi satu, bila you tengok kita nak tukar, target kita adalah row kedua ni. Dia punya nak panah pergi kepada row 2. Bila pergi kepada row 2 bermaksud row 2 sahaja yang akan berubah. Jadi row lain akan tetap sama. Jadi untuk you rasa you tak nak mengganggu you akan tulis dulu row lain yang tak berubah tu. You pun tulislah siap-siap. Row 1 dengan row 3 maintain unchanged, remain unchanged. So tulis 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, negatif 2, 3, 0, 0, 1. Right. So yang akan berubah nanti hanyalah row kedua. Okay, menggunakan formula tadi, jadi menggunakan formula ini, so apa operasi dia untuk kita tengok by column. Nanti kita guna cara satu-satu cara budak-budak lah. Nanti kita akan faham nanti baru kita guna cara tak perlu tulis. Just guna congak je. Okay, so kita akan tengok by column. Okay, kolom pertama. Kolom pertama di mana kan? Ini kolom pertama. Okay, so dia adalah satu daripada row pertama menggunakan formula ni. Okay, menggunakan formula ni. Okay, dia punya ni adalah elemen row pertama 1 tambah dengan elemen row kedua negatif 1 dapat kosong. So tulis kosong dekat sini. Okay, tengok pula kolom kedua sebab dia row operation saya cakap tadi. So walaupun you target hanyalah this element tapi the whole row dia akan berubah sebab dia by row. Okay, so elemen untuk untuk kolom kedua. Ambil daripada row 1, elemen dia adalah kosong. Ini, kosong. And then tambah dengan elemen daripada row kedua, 2. So dapat 2. So tulislah 2 dekat sini. Okay, tengok pula next kolom ketiga. So elemen daripada row pertama adalah 2. Tambah dengan 1. So dapat 3. So tulis 3 dekat sini. Seterusnya kolom keempat. Kolom keempat kita ada elemen 1. 1 tambah dengan 0. So dapat 1. So tulis 1 dekat sini. Tengok pula kolom kelima. Kolom kelima ada 0 tambah dengan 1 dapat 1. So tulis 1 dekat sini. So kolom keenam 0 tambah 0 dapat 0. So tulis 0 dekat sini. Okay, so settle untuk first operation kita adalah row kedua. Yang ni faham? Faham. Okay. Okay, so sekarang kita punya target apa tadi? Pertama diagonal, lepas tu elemen bawah diagonal 0 dengan 0 kan? So sekarang elemen bawah diagonal dah dapat 0 dengan 0 dah. So maknanya ini dah settle, ini dah settle. So apa target kita yang kedua? Apa target kita yang seterusnya untuk operasi kedua ni? Diagonal seterusnya. Kolom kedua. Kolom kedua lagi? Diagonal. Tengah-tengah tu. Diagonal tu. Row kedua, kolom kedua. So target kita seterusnya adalah ini. Betul? Kan? So ini diagonal. Kita nak tukar dia, 2 ni nak tukar value jadi? 1. 1, yes. Okay, pandai. So bila kita nak tukar jadi 1, saya cakap tadi tak perlu dah buat operasi tambah atau tolak. So apa operasi yang kita kena buat? Perlu darab dengan macam mana 2 nak tukar jadi 1? 1/2. Darab 1/2, yes. Okay, so bila nak tukar, nak darab 1/2 macam kan? So formula dia adalah row kedua you nak darabkan dengan 1/2. So hasil daripada you dapat ni which is dapat 1 tadi, this hasil you nak pergi kepada row kedua. Okay? Faham? So you pun sama juga, tulis siap-siap. Bila pergi kepada row kedua, row lain remain unchanged. So remain unchanged, jangan ambil daripada original pula, ambil daripada sini lah yang atas tadi. Okay? So you pun tulislah row lain yang tak berubah tadi. So 1, 0, 2, 0, 0, 0, negatif 2, 3, 0, 0, 1. So yang akan berubah nanti adalah elemen row kedua. Okay, 1/2 darab 0 dapat 0. 1/2 darab 2 dapat 1. 1/2 darab 3 dapat
3/2. So seterusnya dapat 1/2, 1/2 kosong. Alright? Settle? Yang ni okay? Kelas? Okey. Okay. Okay. Alright. Okay, bagus. Yeah. Okay, so seterusnya which element you nak tukar? -2. -2, betul. So -2 ni nak tukar jadi apa? Kosong. Jadi kosong, betul. So bila nak tukar dia jadi kosong, apa you nak kena tengok? You kena tengok elemen dekat kolom dia kan? So bila you tengok elemen dekat kolom ni, apa elemen yang you boleh guna nak membantu -2 ni menjadi kosong? You nak ambil kosong ke you nak ambil 1? Ambil 1 kan, sebab kalau kosong you tak boleh buat apa-apa, you tak boleh kosongkan dia. So kita ambil 1, which is kita akan ambil elemen dekat row ke-2. Okay, so tulis So kalau kita ambil 1 daripada row kedua, kalau kita ambil 1 kan daripada row kedua, kita nak tambah dengan -2 kan daripada row ketiga tadi. Apa yang kita boleh buat? 1 ni kena jadi apa? +2. 1 kena jadi 2. Jadi 1 ni kena darab dengan 2 kan? Barulah dapat kosong. Jadi general formula dia adalah 2 darab dengan row ke-2. Betul? Tambah dengan, ni adalah elemen row ke-3. So this operasi yang dapat kosong tadi, you nak pergi kepada row ke-3. Betul? Betul. Ini faham? Betul. So you pun buatlah row dia 2, row 2 tambah row 3 pergi pada row 3. So bila you tulis pergi pada row ketiga, elemen mana yang tak berubah? 1 dan 2. 1 dan 2, betul. So you pun tulis siap-siap elemen yang tak berubah 1 dengan 2. 1, 0, 2, 1, 0, 0. 0, 1, 3/2, 1/2, 1/2, 0. So yang akan berubah adalah row ke-3. Okay, so kita pun buatlah formula row ke-3 ni. Okay, so tengok dekat kolom pertama dulu. 2 darab 0 tambah dengan 0. So dapat 0. Nampak tak bila kita buat apa-apa operasi, elemen yang kita dah tukar tadi tak berubah kan? Sebab tu kita kena follow cara ni. Okay, seterusnya. 2 darab 1 dapat 2 tambah dengan -2 dapat 0. Seterusnya 2 darab 3/2 dapat 3. 3 tambah dengan 3 dapat 6. Betul? Seterusnya 2 darab 1/2 dapat 1. 1 tambah 0 dapat 1. 1, 0 tambah 1, 1. Betul tak? Okay. Betul tak? Betul. Okay. So sekarang next yang kita nak ubah which one? 6. 6, betul. 6 nak tukar jadi 1. 1. So nak tukar jadi 1, 6 kena darab apa? 1/6. Darab 1/6. So kita pun tulislah 1/6 kena darab 6. 6 ni daripada mana? Row yang ke 3. Allah dan silap. 3. So hasilnya kita pergi pada row ke 3 kan? So sama juga kita pun tulis mana remain unchanged, row 1 dan 2. So 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 3/2, 1/2, 1/2, 0. So yang akan berubah adalah row ke 3. Okay, so tulis 1/6 darab 0 dapat 0. 1/6 darab 0 dapat 0. 1/6 darab 6 dapat 1. 1/6 darab 1 dapat 1/6. 1/6. Okay. So next yang kita nak tukar which one? 2. Mana pula nak tukar? 2. Yang tinggal ini kan sepatutnya ke atas ni kan yang tinggal. Yang kalau kita ikut step-step lah. Tapi sekarang itu kosong dah ada dah. So tinggal 2 atau 3/2 sahaja. Kan?
So mana dulu you nak tukar? It depends. Which one you nak? Dua. Nak tukar dua dulu. Okay. Allah. Alamak. Ada. Sorry. So target kita sekarang dua. Dua ni nak tukar jadi apa? Kosong. Gitu. So dua nak tukar jadi kosong. So sekarang you kena tengok elemen dekat that column. Okay. Kat sini. So sebenarnya boleh you nak tukar you nak guna mana satu, 3/2 atau 1. Tetapi kalau you ambil elemen dekat row kedua, kan? Kalau you ambil elemen dekat row kedua, nanti bila you nak darab something, you nak buat operasi tambah, you tengok dekat dia punya nilai sebelah. Ada kosong dengan 1. So kalau kosong dia tak ada masalah. Kosong tambah 1 dapat je 1 dekat sini kan. Tapi kalau you ambil this one, you ada buat operasi nanti, kosong ni nanti mungkin akan tukar. Mungkin dia akan berubah jadi elemen lain. So kita tak nak ya saya. Dia kalau kita buat depan, dia belakang apa tukar agak ke? Yelah sebab satu row akan bertukar. Belakang tukar agak, ingat belakang biar. Tak, mana ada biar. Kita kan tukar by row. Sedih. So, kita tak nak that to happen. So, kita kena guna row yang ke-3. Faham tak kenapa saya cakap tu? Kalau tak faham, kita try. Kalau you all tak percaya saya lah. Yes, tak adalah essay yang berjela-jela tu. Tak ada. Semua Tak faham, kita akan cuba. Kalau tak faham, kita cuba. Okay, katalah you nak ambil row. Saya tak done. Tak sempat. Tak dah. Tak apa. Okay, so kiranya sekarang kita nak tukar elemen 2. Value 2 ni nak tukar jadi sebagai kosong. Okay, so sekarang bila you tengok dekat bawah dia kan you ingat tadi saya cakap kalau nak tukar kosong tak apalah ambil mana-mana pun kan asalkan dia boleh buat operasi kan. Okay, katalah you nak ambil elemen dekat row kedua. Nanti kita tengok kenapa sebenarnya you tak boleh ambil row kedua. Katalah you ambil row kedua, contoh ambil row kedua elemen dia adalah 3/2. 3/2 ni nak darab dengan berapa? Nak tambah dengan 2 akan dapat kosong. Nak darab dengan apa? You akan darab dengan nak dia jadi per 6. You kena darab 2. Kan edit 2. Kalau darab 2/3 akan jadi kalau you darab 2/3. Berapa dah semalam tak ingat? 3/2 6/2 Kelas, berapa kelas? Nak dapat negatif 4/3. darab dengan negatif 4/3. Kan negatif 4/3 kan? Baru you dapat dia negatif 2, betul? Thank you. So kita akan darab dengan negatif 4/3. So barulah bila kita tambah nanti kita akan dapat negatif 2 tambah 2 dapat kosong. So you pun tulislah general formula dia. Negatif 4/3 darab row kedua tambah row pertama. Hasilnya nak pergi pada row pertama. Okay, you tengok kalau you buat this one. Okay. Contohnya lah, sekarang katalah you dah nak buat yang lain remain unchanged. So remain unchanged, you pun tulislah row 2 dengan 3 ni tak berubah kan. Sebab yang akan pergi pada row 1. Okay. So sekarang, you pun nak buatlah dia punya ni. So kalau you buat untuk kolom yang ketiga ni dulu, kalau you buat kolom ketiga, you dapat kosong kat atas ni kan. You pun tulislah kosong. Okay, cuba you tengok elemen pada row pertama. Row pertama tak ada masalah lagi. Negatif 4/3 darab kosong tambah dengan 1 dapat 1. Cuba you tengok row kedua. Negatif 4/3 darab 1 tambah kosong dapat berapa? Negatif 4/3. Tak pasal-pasal kosong tadi dah tukar jadi negatif. Tak kesian ke you nak kena cari balik? Kesian. Kesian kan? So jangan guna row
kedua. Sebab apa? Sebab macam tu saya cakap, you akan tengok you tengok nilai sebelah dia dekat pada row kedua tu, you tengok sebelah dia. You akan tengok, okay, kalau ini kosong, you buat je apa-apa, sekejap, bukan kat sini, you akan tengok kat sini kan. Kalau you tengok di first column, kosong nanti kalau you buat je apa-apa elemen, dia kosong tambah 1 ni, memang akan tetap akan dapat 1. Tapi kat sini 1, you buatlah apa-apa operasi sekalipun, kosong ni akan berubah. Jadi you tak nak, sebab tu you kena tengok ini. You kena tengok yang kosong dengan kosong. So kosong kalau you buat any function pun dengan, you buat apa-apa operation pun dengan row 1, dia tetap akan dapat 1 kat sini. So kosong ni kalau buat apa-apa pun tetap dapat kosong kat sini. So dia tak akan mengganggu that element. Sebab itulah tak boleh ambil row kedua. So kalau you boleh pilih row ketiga, kenapa nak ambil row kedua? Kan? So you pun ambil row so kita tak nak row kedua, kita akan ambil row ketiga. So buang balik ni. Okay. So apa formula untuk row ketiga? Row ketiga elemen dia sekarang 1. So you kena darab apa? 1 kena darab apa? Tambah dengan 2 dapat kosong. Darab dengan negatif 2. So you pun tulislah formula dia. So this one, negatif 2 darabkan dengan row ketiga tambah row 1, hasil dia nak pergi kepada row 1. So you pun buatlah. Okay. Negatif 2 darab kosong dapat kosong tambah 1 dapat 1. Seterusnya negatif 2 darab kosong tambah kosong dapat kosong. Negatif 2 darab 1 tambah 2 dapat kosong. Seterusnya negatif 2 darab 1/2 tambah 1. So negatif 1 tambah 1 dapat kosong, betul? Ya ke? Negatif 2 darab 1/2 tambah 1. Kan negatif 1, betul lah kosong. So ini pun kosong. Ni kosong tambah kosong dapat kosong juga. Betul tak? Betul tak kelas? Saya salah? Betul? Betul Kita double check ni. Kalau takutlah in case saya salah. Kalau dah betul, alhamdulillah lah. Okay, last kali. Betul. Thank you Christina. Last kali. Elemen mana? Elemen ini. Nak tukar jadi kosong. Okay, so dah tahu dah tak akan guna elemen lain dah selain guna elemen. Thank you Hadi. Nak guna elemen dekat row ketiga. So apa formula dia? Dah expert dah, tak perlu saya tulis satu-satu kan? So apa formula dia? Negatif 3/2 darab dengan row ketiga tambah row kedua pergi kepada row kedua. Betul? Betul tak? Betul kan? Okay, so pun sama tulis mana yang remain unchanged. Row 1 dan row 3. So 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1/6 1/6. So yang akan berubah adalah row kedua. So negatif 3, tengok dulu dekat kolom 1. Negatif 3/2 darab kosong tambah kosong dapat kosong. Seterusnya negatif 3/2 darab kosong tambah 1 dapat 1. Negatif 3/2 tambah 3/2 dapat kosong. Negatif 3/2 darab 1/6 tambah 1/2 dapat berapa? Negatif 3/2 darab 1/6 tambah 1/2. So ni dapat 1, ini 2 kan? So negatif 1/4 tambah 1/2 dapat negatif 1/2, betul? 1/4. Dapat 1/4? Alah. Okay, dapat 1/4. So ini pun 1/4. Ini dapat ni tambah kosong. Ni negatif 1/4 lah kan? Kan? So, betul. So sekarang ini dah jadi identity. Betul? Belah kiri kita dah jadi identity. So belah kanan ni kita dah dapat a new matrix. So katalah nama dia P. Contoh je lah nama dia P. Actually kalau you tak tulis I sama dengan P ni pun it's okay. Asalkan you dah proof lah ini adalah identity. So mana you punya Q inverse? So Q inverse you sebenarnya kat sini adalah
elemen yang matrix yang belah kanan tu. So elemen inverse dia adalah 0, 0, 0. Betul ke kosong kat atas tu? Kenapa saya rasa macam pelik je kosong? Saya rasa pun kosong lah. Doktor saya kira pun tak dapat kosong. Bukan kosong kan? Saya rasa pelik je kosong. Berapa Yes. Rasa salah kira lah. Then the mix. Salah kira ni. Sama juga dengan kosong. Selma. Sebab before this kita dia Siapa tu? So sebenarnya bukan kosong. Saya tak rasa kosong. Saya rasa ada salah. Kita balik. Kira balik. Negatif 2 darab 1/6. Ni. Negatif 2 darab 1/6 tambah dengan kosong. Negatif 1/3. Kan? 2/3 Dapat 1 tambah 1. Tambah 1, sorry. Berapa dapat? Tambah 1. 2/3. Dapat 2/3. So ini negatif 1/3 kan? Lepas tu yang ni? dynamics ni adalah topik yang sangat-sangat Yang last ni berapa? Kosong Yang last kosong kan? Sama dengan negatif Bukan kosong ke? Betul-betul. 1/6 tambah, sama dengan ni. So berapa? Saya pula confuse. 1/6. Negatif 1/3. Negatif 1/3 juga? Macam ni kan? Ni ke? Okay, Ya. so ni tak berubah tadi. 2/3. Sorry sekejap. 2/3, negatif 1/3, negatif 1/3. Kan? So, kita punya final answer kita inilah. So, this 1, 2, 2/3, negatif 1/3, negatif 1/3. So, nak tahu betul ke tak you punya Q inverse? Sama ada you buat tadi Q darab Q inverse dapat identity ataupun tadi kan kita dah kira, so you tengok je lah kat atas ni. Mana? Can. Betul. Sama. So, tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Berjaya. Yes. So, sekarang kita tengok berapa operasi yang kita buat. Okay, kita tengok kita ada buat berapa semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 sahaja yang kita perlu buat. Okay. So ada juga orang tanya saya semalam, macam mana kita nak tahu kita buat tu betul? Berapa maksimum yang usually kita kena buat operasi ni? Saya tak silap saya ada dalam 6 atau 7 sahaja. Kalau you dah buat 8, 9, 10 dah banyak sangat, syok sangat buat kan? Buat banyak error tak dapat-dapat. Itu kemungkinan ada salah. So actually kalau you follow this step, which is you tukar diagonal dulu, tukar elemen bawah diagonal. Tukar diagonal lagi, tukar elemen bawah diagonal. Tukar diagonal lagi, lepas tu baru tukar elemen dekat bahagian atas. Kalau you follow that step, should be you tak perlu buat banyak lah operation. Should be dalam macam ni, dalam 6-7 je. So semua dah faham dah ERO. Senang kan ERO ni? Faham tapi tak mudah. Faham tapi tak mudah. Okay. Menarik. Betul? Tak mudah. Senang doktor tapi susah. Macam mana tu? Aigu. Dia senang tapi dia leceh. Dia renyah. Orang panggil renyah. Macam tu. Tapi it's okay. Untuk you untuk you expert benda ni, you memang kena buat dulu. Memang you akan ada salah nanti. It's okay. Try dulu. You cuba dalam 3-4 kali. Rasanya you dah boleh expert dah. Renyah. Betul renyah orang panggil. Dia macam matematik modern punya ni kan. Dia senang tapi dia renyah. Macam tu. Okay. So, ini adalah untuk ERO. So, saya nak you cuba kira cari this one. Cari inverse matrix bagi this one. Ambil gambar, saya nak you all buat dan hantar dekat klip. Boleh buat sendiri atau nak pair boleh, nak pair 2 orang ataupun 3 orang boleh.
ataupun you nak kira by yourself pun boleh. Post dekat discussion tu. Ya, ambil yang this one. Kalau rasa tak nak buat yang ni, ada lagi satu, saya buat yang mana satu lah you nak. You nak buat dua-dua pun bagus juga. Tapi hantar salah satu je lah. Okay, ambil dulu A. A matrix dia -1, 0, 1, 4, -1, -2, -2, 1, 1. Okay. So, ataupun Q 2, 1, -1, 3, 2, 0, 0, 3, 1. So, ni adalah untuk you punya exercise lah, latihan. You dah boleh sebut, nanti you akan rasa senang sangat. So, kalau rasa nak buat cuba dua-dua pun boleh, nak guna inverse punya formula tadi, ataupun you nak guna cara ERO. Tapi yang saya nak suruh you letak dekat klik tu adalah guna ERO. Sebab ERO ni dia boleh jadi berbeza lah setiap orang juga. Walaupun you follow the same step, tapi ada step yang you tak exactly sama tu. So boleh jadi berbeza lah jawapan you sebenarnya. Maknanya step tu boleh berbeza, tak semestinya sama. Okay? Ada apa-apa soalan pasal ERO sebelum saya nak tunjuk ada contoh lagi sikit. Dia ERO juga tapi cara dia lain sikit, cara penulisan dia. Okay. Ya. Biasanya soalan ni masuk berapa? Masuk berapa maksudnya? Berapa soalan biasanya kalau ERO? Satu je. Berapa markah doktor? Kalau markah mungkin 5. Okay, terima kasih. Alright. Ame kun. Ambil dalam kemah ke? Pasal dah malam, jangan pasang lagi. Kita duduk dalam kemah, saya sekarang ambil. Ada. Doktor nak tanya soalan checkpoint boleh ke? Boleh? Siapa nak tanya soalan checkpoint tu? Soalan mana? Sorry, ada lagi korang yang saya tak balas. Mesej tak ingat. Saya balas. Nombor 9, checkpoint 4.3. Checkpoint 4.3, nombor 9. Find the matrix X such that AX A inverse equals to B. Find the matrix X such that A inverse equals to B. Okay. Kita cuba buat sama-sama. Saya tak pasti juga. Saya tak, dah lama tak. Ini lebih kurang dengan soalan YE tadi lah sebenarnya juga rasanya. Saya kena share screen semula. Okay, ni adalah soalan checkpoint 4.3 number 9. Cakap find matrix X such that AX A inverse sama dengan B. Di mana dia bagi A sama dengan 2, 1, 3, 2. B sama dengan 1, 0, 0, 2. Okay, sekarang you tulis dulu apa yang you ada A. Ini adalah 2, 1, 3, 2. Lepas tu X tak tahu apa, you tulis A, B, C, D.
And then dia adalah A inverse sama dengan B. Okay, kalau yang ni saya rasa you just have to find A inverse first, then you buat cara darab tu. Kalau darab 3 benda lah So first cari dulu A inverse. A inverse you tadi adalah 1 over AD minus BC 4 tolak 3 which is 1 darab dengan 2, negatif 1, negatif 3. Jadi dapat 2, negatif 1, negatif 3, 2. So macam mana daripada sini dapat this one? So sekarang ni you boleh buat satu-satu lah saya rasa. Sama ada you buat kan kalau nak dapatkan ini so should be ini. Macam mana kita nak darab kalau 3 benda. A adalah A sama dengan B. Kalau dalam A sempat identiti. Ataupun darab ataupun kalau kita tak darab 3 macam ni, dia boleh juga tukar ni jadi identiti. Kan kita ada A X A inverse. Saya tak pasti, kita cuba buat. Nanti you kira balik. So memandangkan ini adalah A inverse. Kalau you darabkan dengan A, sini pun darab dengan A kak. So ini jadi identiti. Tapi buat apa tukar jadi identiti? Sebab bila darab identiti, maknanya nilai tu tak perlu ada lah. Sebab AX adalah identiti sama juga dengan AX kan. So you boleh terus beli AX sama dengan BA. Okay, kita try nanti you tengok jawapan betul tak? 2, 1, 3, 2 darab dengan A, B, C, D sama dengan B darab A. B darab A nanti kira lah. B 1, 0, 0, 2, A kita 2, 1, 3, 2. So dapat kat sini 1, 0, 2 dan 1, 0, 0, 4, 6, 0, 4. 2, 1, 3, 2 A, B, C, D. Okay, so daripada sini you guna average. Okay, so daripada sini you kena guna cara ni lah. Saya rasa lah. Kita cuba. 2A tambah C sama dengan 2. Itu satu equation. And then 3A tambah 2C sama dengan 6. 2 equation. So daripada sini untuk dapatkan A dengan C lah. So dari sini dapat C sama dengan 2 tolak 2A. So masukkan this one dalam ni. Dapat 3A tambah 2 darab 2 tolak 2A sama dengan 6. 3A tambah 4 tolak 4A sama dengan 6. So dapat negatif A sama dengan 6 tolak 4, 2. A sama dengan negatif 2. Lepas tu C akan dapat 2 tolak 2 darab negatif 2. So 2 tambah 4 dapat 6. Cuba tengok jawapan belakang. Betul tak A dengan ni? Kalau salah, kita kena guna cara lain lah. 4.3. Next, you just ambil ini dengan ini, lepas tu ni, salah, ni A. Ni dengan ni, lepas tu ni dengan ni. Nak kira B dengan D. Okay, tahu kan ni? Okay. Seterusnya saya nak tunjuk dekat you cara ERO juga dengan inverse, tapi kita nak tengok application. Application sebelum ni, you dah tengok. Dah saya rasa should be you dah tengok. Application dalam system of linear equation. Bermaksud dia bagi you masalah. Katalah Pak Cik ni jual ubi kayu dengan harga this one. Lepas tu dia jual ni dengan harga ni. Tapi you kena pandai baca ni lah.
So you kena banyak tengok soalan dekat checkpoint 4.6. You kena cubalah semua ni. At least tak cuba semua pun terahlah cuba at least 3 atau 4. Kalau malas sangat lah. Okay, so daripada sini bila you ada masalah, dia sebenarnya you kena tulis dia dalam bentuk system of linear equation. So bila daripada system of linear equation tu, you akan transfer dia dalam bentuk matrix lah, which is AX equals to B. So sebenarnya macam mana dapat AX equals to B dekat sini ni? Dia sebenarnya daripada systems of linear equation, iaitu X minus 6Y plus 2Z sama dengan 5. Then 2x minus 3y plus z sama dengan 4. And then 3x plus 4y minus z sama dengan 2. Okay. So daripada sini baru dia tukar dalam bentuk matrix form. So kalau perasan ini adalah koefisien yang dia letak dekat matrix A ni adalah koefisien kepada this linear equation. So XYZ tu represent XYZ unknown XYZ ni kita represent dia dalam bentuk X besar, matrix X lah. Dan untuk jawapan dia kita represent dia dalam bentuk another matrix iaitu B. Okay, so ada daripada masalah ni you kena soalan dia akan suruh you cari solve the following using inverse method ataupun Gauss-Jordan elimination method. Jadi sebenarnya sama je dengan cara yang tadi, cuma yang beza dia adalah cara tulis dia. Okay, so kalau kata you nak solve benda ni guna cara inverse, katalah nak menggunakan inverse punya way, inverse matrix. Okay, kan kita tahu tadi macam saya cakap, kalau you ada A, you darabkan dengan A inverse, you akan dapat identity. Nampak pula dah keluar kat situ. Janganlah dekat. Okay, saya dah habis kota kat sini. Dah habis kota. Oh, korang punya dekat dah pula kat sini. Sekejap saya cuba stop sharing, saya share balik sekejap lagi. Sekejap Oh, dia wifi. Kenapa connect wifi? Connect dekat ni. Lama. Sekejap dia tak connect hotspot saya. Okay. 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 Okay, so kan saya ada cakap tadi kalau A darab dengan A inverse dapat identity. So dalam kes ni kan kita ada A, X sama dengan B. So sekarang bila soalan suruh solve, maksudnya dia nak cari matrix X. Sebab matrix X tu represent variable X, Y, Z. Okay, so sekarang ni untuk mendapatkan X, macam mana you nak dapatkan X? You kena darab A inverse, baru dapat identity. So daripada sini you akan buat ikut sana. Okay, so untuk menghilangkan A belah kiri tu kita nak tinggal X saja. You kena darabkan dia dengan A in inverse. So you darabkanlah dengan A inverse. A inverse darab A dapat X. So bila belah kiri darab A inverse, belah kanan pun darab A inverse juga. So bila A inverse tadi dia akan dapat identity.
So kita dah tahu bila identity darabkan dengan anything, dia tetap akan dapat that element juga. Macam kita kata A darab identity sama juga dengan identity darab A sama juga dengan A itu sendiri. So maksudnya identity kat sini bukan dia tak bermaksud apa-apa, tapi dia tak memberi efek kepada that matrix. So daripada sini identity ni dia jadi tak ada apa-apa lah. So X ni sama dengan A inverse darab B. Jadi untuk kalau you nak cari solve soalan ni menggunakan inverse matrix, you kena cari dulu inverse matrix A, lepas tu you darabkan dengan B, baru you akan dapat X. Okay. So dekat sini kita yang inverse matrix ni I nak you kira sendiri. Saya nak you tengok cara untuk solve guna ERO. Tapi dekat sini nama ERO ni dia upgrade sikit. Instead of ERO, nama dia adalah Gauss-Jordan. Gauss-Jordan elimination method. So saya panggil benda ni adalah G. Korang panggil arrow kan tu. Saya panggil G-Jam. Macam gempak sikit nama dia. G-Jam macam tu. Okay. So cara G-Jam ni macam mana beza dengan ERO tadi? Kalau ERO, okay, kalau ERO dia bagi you matrix A sahaja. So dia suruh you tulis A / identity matrix. Dan menggunakan ERO, dia nak you tukar menjadi identity dan juga B, a new matrix. Tetapi untuk cara G-Jam, you are given AX equals to B kan. So cara you nak tulis dia adalah you kena tulis A/B. Daripada A/B, you kena tukar dia menjadi I, sama juga belah kiri you kena tukar jadi I, belah kanan you tukar jadi benda baru which is X. So bila you buat menggunakan G-Jam nanti, so hasil bila you dah dapat belah kiri dapat identity, belah kanan nanti you akan dapat a new matrix. That matrix tu adalah matrix X yang mana represent variable X, Y dan Z. Okay, so saya bagi contoh dekat sini macam mana you nak tulis. Katalah soalan ini. Sekarang you ada this one, so jauh ni nak tulis tak nampak nanti. Okay. Kat sini you kena tulis A/B. So cara dia A, sorry kena scroll. 1 -6 2, 1 -6 2. 2 -3 1, 2 -3 1. Seterusnya 3 4 -1, 3 4 -1. /B. B kita kat belakang ni adalah 5 4 2. 5 4 2. So daripada sini, sebenarnya benda ni lagi senang daripada ERO sebab sekarang kita cuma ada 4 kolom je. Tadi kita ada 6 kolom, banyak yang nak kena kira. Ni lagi pendek, lagi senang lah sebenarnya. So menggunakan ERO ni, you akan tukar dia menjadi identity dan a new matrix. So macam mana nak tukar? Guna cara tadi. You kan dah expert tadi. So sama juga cara. Macam mana you nak tukar? Which one dulu? Pertama sekali adalah this element. 1. Okay. Tapi sekarang 1 dah 1 dah. So tak perlu dah tukar 1 tu. So next element which one you kena tukar? 2. 2. Bagus. Pandai. So maknanya dah diagonal dah dapat 1 dah. Akan tukar dia punya elemen dekat bawah diagonal tu. Which is 2. 2 ni nak tukar menjadi kosong. So sama juga bila dah nak tukar dia jadi kosong, sama you pun tulislah dia punya anak panah ni. So these elements bila you nak tukar 2, maksudnya any formula yang you buat nanti dia akan pergi kepada row ke-2. So bila pergi pada row kedua, row lain remain unchanged. So bermaksud row 1 dan row 3 tak berubah. 1 -6 2 5. 3 4 -1 2. Sorry saya tulis tak cantik sebab ruang limited kat sini kan. Okay. So apa operasi yang you nak buat? You nak guna row mana? Row 1 ke row 2? Row 1 ke row 3? Katalah you nak guna row 1. So untuk first time ni tak kisah you nak guna row mana-mana. So katalah nak guna row 1. So sekarang row 1 elemen dia adalah 1 kan dekat kolom 1 ni. Ingat lagi kita akan tengok by column. Okay. Elemen dekat row 1 adalah 1. So you nak buat tambah dengan 2 nak dapat kosong. So 1 tadi kena darab dengan apa? 2
Kena darab dengan negatif 2. So kena darab dengan negatif 2. Jadi formula dia adalah negatif 2 darab row 1 tambah row 2. Hasil dia akan pergi kepada row ke-2. Cuba tulislah kat sini. Negatif row 1 tambah row 2 pergi kepada row 2. Cuba buatlah by column. Okay, untuk column pertama, negatif 2 tambah 2 dapat kosong. So untuk column kedua, negatif 6 darab negatif 2 dapat 12. 12 tolak 3 dapat 9. Seterusnya, negatif 2 darab 2 negatif 4. Negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3. Okay, untuk kolom keempat, negatif 2 darab 5 negatif 10 tambah 4 dapat negatif 6. Okay, senang kan? Next, you nak tukar which one? 3. So 3 pun sama nak tukar jadi kosong. So menggunakan, tak boleh guna row kedua sebab row kedua elemen dia kosong. So kena guna elemen dekat row pertama. So 1 nak kena darab apa supaya bila tambah 3 dapat kosong? Negatif 3. Darab negatif 3. So sama juga, tulis juga dekat sini. So elemen tadi kita akan pergi kepada row ketiga. So formula dia adalah Allah dekat lagi. Apa? Apa tu? Siapa tu? So elemen nanti akan pergi kepada row ketiga. So formula dia adalah negatif 3 kena darab dengan row pertama tambah dengan row ketiga. So hasil tadi akan pergi kepada row ketiga. Dia pun samalah, tulislah yang row 1 dan 2 remain unchanged. So 1 negatif 6, 2, 5. 0, 9, negatif 3, negatif 6. So yang berubah sekarang adalah row yang ketiga. So buatlah operasi dia. Negatif 3 tambah 3 dapat 0. Negatif 3 darab negatif 6 dapat 18. 18 tambah 4 dapat 22. Betul? 20 16 18, betul lah. Kan? You kira lah nanti. So negatif 6 tambah negatif 1. Negatif 6 tolak 1, negatif 7. Lepas tu negatif 15 tambah 2, negatif 13. Dan seterusnya. You kira lah sendiri. Dah expert kan tadi? Okay, so next you akan tukar this one. Tukar jadi 1. Nombor 9 tadi. Tukar jadi 1. Dan seterusnya. So, itu saja. Okay? Ada apa-apa soalan? So, senang kan ERO dan GJAM? So, dia tak ada beza sangat. You boleh cuba sambung benda ni. Boleh sambung buat kat rumah. Buat sendirilah maksud saya. Sambung buat. You cuba guna dua-dua cara. Guna inverse guna juga. Guna GJAM pun guna juga. Lepas tu boleh cuba buat soalan dekat checkpoint 4 point berapa ni? Checkpoint 4.6. Okay, ada apa-apa soalan? Doktor. Ya. Yeah. Kalau metode tu, dia awal dia dah kosong dekat row dia tu, kita kena lakukan error juga ke? Yang mana? Macam mana? Kalau macam soalan tadi tu, yang Q tu, kan dia pada row yang ketiga kan dia ada kosong kan awal sekali. Kat situ kita kena lakukan error juga ke? Ke boleh skip error tu? Kalau bila kita dah buat turn, maksudnya bila dah sampai turn dia dah kosong, tak perlu buat, dah boleh skip. Tapi kalau dia masa awal-awal je dia kosong, tapi bila kan contoh yang mana Q tadi? Ni ke contoh ni ke? Ni Okay. So sekarang kita memang tengok dia kosong. Tapi kan first kali kita kena tukar, elemen yang kita patut tukar adalah ini dulu kan. Lepas tu kita akan tukar ni pula. Lepas tu baru dia adalah turn yang ketiga. Turn dia adalah yang ketiga. Tapi by the time kalau you nak tukar turn ketiga dia adalah kosong, you boleh skip.
Tetapi saya rasa dia mungkin akan ada perubahan. Tapi iya ke? Sebab dia tak berubah, unchange. Mungkin tak berubah kot. So kalau dah sampai 10 dia tak berubah, it's okay. Tak perlu buat. Boleh skip. Macam tadi jugalah, kalau kata kita ada, katalah kita ada matrix P, kita ada 1, 2, 3. Negatif 1, 2, 0, 0, 1, 2 contoh. So ini kan first kali 1. Sepatutnya kita buat benda kat dia kan. Tapi sebab dia dah 1, so kita skip lah. Kita terus pergi pada this one. Macam tu. Okay. Faham? Azrul? Okay. Faham. Jadi yang arrow ni kita kena ikut ni lah, ikut step. Bukan boleh ambil bahan gambar gitu. Bahan gambar boleh ambil tapi takut susah kita lah lepas tu. Bahan gambar tukar hak ni dulu. Lepas tu tukar hak ni pula takut efek hak lain. Lepas tu pasal-pasal kena tukar pula hak kita tukar dah tadi. Jadi macam takut nyesal ke kita lah. Boleh kalau nak buat sendiri, kalau kreatif tak ada masalah, boleh. Betul. Sebab ia kan ada cara segi interchange row. Kalau kita kreatif enough untuk buat interchange gini boleh. Tak ada masalah. Asal ada titik tak macam kita punya aim kita. Dia tak salah pun nak guna cara lain. Soalan lain? Betul. Yang soalan bawah tadi, akhir sekali tu. Sikit lagi tu. Bawah. Ya. Saya nak tunjuk kat doktor. Sekejap. Bawah sikit lagi doktor. Bawah sikit lagi. Okay. Yang mana? Sini. Lagi doktor. Sini? Lagi? Ya Allah. Mana ni ke? Sini doktor. Okay. Yang negatif 3 alt 1 tu kan. Kan target kita kan 3 kan. Jadi kan saya nak guna tambah dekat tengah ni. Maksud negatif 3 alt 1 tambah. Saya nak guna tambah kat situ kan. Negatif 3 alt 1 tambah. Tambah. Okay. Kalau saya buat macam ni, kan target kita kan 3. Target kita 3 ni, target kita 3 ni. Tapi sekarang kita akan menggunakan bantuan daripada row 1, which is elemen dia 1. Boleh ke saya buat macam ni? Negatif 3. Negatif 3. So untuk R ni, disebabkan dia duduk kat kolom pertama, jadi saya buat R1. R1. Okay. Lepas tu tambah. Lepas tu yang target ni kan duduk kat row yang ketiga. Jadi R3. R3, lepas tu? Kepada R3. Betul lah. Kalau saya buat macam tu. Betul. Yang macam tu pun cara dia. Okay. Terima kasih doktor. Sama. Lagi orang lain ada apa-apa lagi persoalan pasal ERO ke CCM ke sebelum kita berhenti? Saya mungkin akan bagi kuis lah kat korang lepas ni. Maybe next week ke. So sebenarnya senang kan matrix ni? Cuma dia renyah. Lagi? Ada apa-apa lagi soalan? Orang lain semua okey? Doktor. Ya? Jadi pasal equation tu kita boleh macam boleh gini, boleh kreatif lah nak buat gana-gana pun. Gana-gana? Hakna? Yang tadi tu, yang Q tu. Q tu, jadi kita boleh kreatif je lah buat macam mana pun. Nak 1 ke 2 darab R1 tambah R2 macam tu boleh lah. Boleh je lah. Cuma yang penting dia pergi kepada target kita. Tapi saya tak pasti benarnya. Contoh lah. Kalau sekarang contoh target kita adalah row ketiga. Contoh kan. Target kita row 3 kita nak ubah. Tapi boleh ke kalau kata kita buat operasi untuk row pertama dengan kedua? Tiba-tiba dia pergi pada row ketiga. Boleh ke? Saya rasa tak boleh sebab dia tak kait dengan dia. Tapi saya tak pasti. Kalau boleh cuba buat.
So kan sekarang kalau target kita sekarang elemen 3 kita nak tukar jadi kosong. Tapi kan sepatutnya saya kata kita nak kait dia dengan ni. Maknanya kita nak buat operasi tu berkait dengan dia. So maknanya kita mesti akan tambah 3. Jadi baru kita guna row 1, negatif 3 dalam row 1 which is 1. So dapatlah tambah dengan 3 dapatlah kosong kan. Tapi persoalannya adalah dekat sini, boleh ke kalau kita buat operasi dekat row yang tidak berkaitan dengan dia? Maksudnya kita nak buat row 1 dengan row 2. Tiba-tiba pergi pada row ketiga. Saya rasa tak boleh. Tapi saya tak tahulah kalau boleh. Saya rasa tak boleh. Sebab kalau kita nak buat satu-satu operasi, kita mesti buat benda yang berkait dengan dia. Kalau kita target dia, kita operasi tu mesti melibatkan diri dia. Tapi kreatif tadi tu boleh lah. Macam Hazrul kata nak kreatif macam-macam mana cara pun, tak mau ikut step yang saya kata tadi, boleh, tak ada masalah. Cuma saya bagi tips je lah. Kalau you nak tukar 1, you darab je skala. Kalau you nak tukar kosong, mesti lah you kena darab dulu dengan benda lain, baru buat tambah atau tolak. Lepas tu ataupun cara lagi satu adalah interchange row. So itu it depends on you lah, you punya creativity. Tapi bagi saya untuk selamat follow cara tu lah. Macam tu. Okay, Hazrul faham? Faham. Lagi? Alright. Ada soalan dah? Hadi okey dah Hadi? Okey. Rush okey Rush? Rashdan okey? Acap okey Acap? Anak Acap lepas tu Doktor. Okey. Rush okey? Kena buat soalan. Kena buat soalan, betul. Memang kena buat soalan. Lagi orang lain? Semua okey? Jami okey Jami? Nak sebut nama ni. So rasanya mungkin minggu depan kita dah kena masuk vektor kot. Last time ingat tengok jadual. Sebab nanti dah nak exam kan. Dan kita masuk vektor dulu, nanti kalau kata by the time, kalau ada masa lagi baru kita akan go through, macam kita buat revision lah. Mana topik-topik yang kita tak berapa faham. Okay, orang lain? Okay. Tak ada soalan dah? Kalau tak ada soalan dah, saya rasa dah boleh berhenti dekat sini. Tak ada dah? Tak ada apa-apa soalan dah? Nanti ada apa-apa persoalan nanti kalau yang saya rasa apa yang saya belum bagi tahu nanti saya akan mention lah. Dekat mungkin saya buat saya bagi tahu dekat klip ke ataupun saya bagi tahu dekat group ke macam tu. Sharing. Okay. So anything else? Tak ada. Yeah. Tak ada ke tu? Cakap tak ada. Tak dengar. Tak ada. Okay, Ali Husna yang mana? Nama tu biasa tengok tapi tak ingat orang lah. Sorry lah sebab jarang jumpa kan. Anis yang selalu menyebut dengan saya tu saya ingat lah juga. Tapi yang tak ni saya tak ingat lah. Sorry. Okay, so kalau tu kita dah boleh berhenti. Itu sahaja daripada saya. Sorry ambil masa korang nak lunch. Korang nak ambil gambar ke? Kalau tu saya ambil gambar saya screenshot kat sini lah. Saya datang office hari ni sebab saya takut slow lah. Ya? Kalau nak ambil gambar nak buka kamera. Kalau tak nak saya end meeting. Which one? Saya kena ni lah. Saya turn off record Recording is in progress. Should I turn off the recording? Kelas, kenapa saya cakap seorang-seorang ni? Boleh doktor ambil gambar. Okey. Buka lah kamera. Tu Amin ada juga dia. Amin dah ambil gambar dah semalam. Okey, buka lah nak ambil gambar ni.
Okay, Atira. Lagi. Wish, ramainya dekat Kristina tu. Itu, oh, Merin. Lagi? Orang lain? Aslam. Nora Diana. Aiman Hadi. Kembar Syamidi. Tak habis pergi cakap kembar. Marah dia sebab dia kembar. Okay, lagi? Semua dah buka kamera ke? Semua dah buka kamera ke? Ada. Alright, saya nak ambil gambar ni. Sikit. Okay, dah boleh dah. Dekat-dekat sikit, dekat-dekat sikit. Okay, ready? Cepat. 1, 2. Kejap. Kejap. Saya nak masuk lah. Mai Syah duduk sebelah Aiman Hadi. Rasanya Syah. Amir ngacak ni gimana Senyap je ni. Duduk dalam kemah dah ke? Buat campfire. Buat campfire dah. Okay, ready Okay, sekejap. 1, 1, 2, 3. Nak tengok sekejap. Okay, sekali ke? Okay, sekali lagi. Ya Allah, warok ni belakang semua tu dekat Nadia. Okay, one more. Oh, hi Raj. Baru nampak Raj duduk rumah ni. Okay, 1, 2, rambut banyak dah. 3. Okay. Dah. Bye. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Annyeong. Bye. Terima kasih. Sama. Habis? Bye. Bye.